2 minggu kita dah baca sebelum ini berkaitan tentang mula pada ayat 22 akronim. Walaupun dah habis sajadah tu, kita sambung pada akronim yang baru. Makna sajadah adalah makna sujud. Makna sajadah adalah makna sujud. Kita dah selesai S yang pertama, sentiasa renung ayat Allah, sentiasa renung ayat Allah. Kemudian U, iaitu usah ragu pertemuan dengan Musa alaihi salam. Oh, sentimental lah. Ni padam lampu. Oh, sejuk. Boleh. You tu kalau sejuk sana itu. Kena aircon pula. Malam tanya. Betul-betul sana tak apa. Kalau sejuk situ kat situ tak apa. Dia nak selesa kat situ kan. Baik. Cahaya. Oh, baik-baik. Kalau sejuk sana boleh duduk sana. Ke kipas saya ni kalau aircon tu kan. Baik. You usah ragu pertemuan dengan Musa alaihi salam. Kemudian kita dah J dah. Dah kan? Jangan bimbang masa depan dakwahmu. Okey, baginda Nabi SAW bila disebut perkataan Nabi Musa alaihi salam adalah Nabi Musa ni diutuskan kepada kaumnya di kalangan Bani Israel, di kalangan Bani Israel. Jadi tuan-tuan, Bani Israel ni nanti sebab kita akan sambung pada ayat yang seterusnya. Ni sebab muka akhir dah lah daripada 3 muka surat berkaitan surah Sajadah ini. Dia mula daripada ayat 23, cerita tentang Allah telah berikan kepada nabi-nabi ini, antaranya wahyu yang disebut sebagai kitab. Kepada Nabi Musa diberi kitab Taurat, kepada Nabi Muhammad diberi kitab suci Al-Quranul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala pesan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala takum fi miryatin min liqa'i." Jangan kamu ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan jangan kamu ragu-ragu, kamu pasti akan ditemukan dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Sebab itu dia sebut ni, jangan bimbang masa depan dakwahmu. Sebab apa ni saya sebut J tu? Kerana apa? Apa yang ditempuh oleh baginda Nabi SAW ini seperti mana pada nabi-nabi yang lain, begitu juga kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Dia pun ada kitabnya, iaitu kitab Taurat. Begitu juga Nabi SAW dikurniakan Allah dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Kemudian disebut dalam ayat akhir, ayat 23 tu, وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Dan Allah jadikan kitab Taurat bagi Nabi Musa alaihi salam itu hudan li bani Israel. Hudan makna dia apa? Sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk. Sebagaimana diturunkan kepada Musa alaihi salam kitab Taurat, begitulah juga dikurniakan kepada Nabi kitab suci Al-Quran yang juga digunakan sebagai petunjuk bagi umat Nabi SAW. Apa dalilnya? Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin, bagi petunjuk kepada umat-umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang dalam Quran ni kadang-kadang dirujuk kepada Bani Israel ni seolah dia nak diferenciatekan, bezakan dengan Yahudi dalam penyataan Allah dalam Al-Quran. Sebab apa tuan-tuan? Kadang-kadang banyak berbentuk guna perkataan Yahudi itu. Yahudi ni terbitan daripada Bani Israel. Yahudi ni terbitan daripada Bani Israel. Bani Israel ni, Bani ni apa? Kaum lah, cucu cicit keturunan Israel. Israel ni merujuk kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub alaihi salam. Sebab itu dalam bahasa dia Israel, makna dia apa? Israel. Israel ni maksud dia apa? Hamba yang taat, hamba yang baik, merujuk kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Ni Nabi ni, Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi sebab itu ada setengah ulama berpendapat tak wajar kalau kita nak sebut Israel tu, yang negara haram Israel lah ni kan,
Sebab merujuk kepada Bani Israel yang contohnya disebut dalam kitab suci Al-Quran. Sebab Bani Israel disebut dalam Al-Quran ni, ada antara mereka itu yang beriman, tapi ada juga antara mereka itu yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti tuan-tuan kita try rungkaikanlah contoh-contoh ayat cerita-cerita Bani Israel ni zaman Nabi Musa, Nabi-Nabi Daud, Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalam, Nabi Daud, anak dia Nabi Sulaiman. Jadi tuan-tuan, terbitan tu maksud dia apa? Yahudi ini ada yang ulama merujuk Nabi Allah Yaqub alaihissalam, dia ada 12 anak kan, Al-Asbat. Dalam Quran disebut dema ni 12 ni sebagai keturunan dia sebagai Al-Asbat. 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 Al-Asbat ni 12 anak dia, termasuklah ada yang kata Yahudi itu adalah merujuk kepada salah seorang nama anak Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Nabi Allah Yaqub alaihi salam ada nama dia Yahuda, ya. Yahuda tu. Jadi itulah terbitan daripada itu jadinya Yahudi. Sebab itu ada yang kata tahu. Dia banyak ayat Quran kadang kalau disebut perkataan Yahudi, dia seolah bentuk konotasi negatif. Sebutan berbentuk celaan. Contoh paling hampir kita paling mudah suratul Fatihah tu kan, yang disebut tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang Allah murka tu siapa? Yahudi. Waladdallin, Nasrani, Nasara. Jadi tu bentuk-bentuk bukan bentuk yang baik, bentuk positif, tapi konotasi yang berbentuk negatif. Itu banyak rujuk kepada Yahudi. Kalau istilah sekarang ni tuan-tuan, Bani Israel tu keturunan Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Cerita Bani Israel tuan-tuan tak sedikit. Sebabnya apa? Kelebihan orang-orang Bani Israel ni, kaum Bani Israel ni antaranya, mereka ni lah di kalangan Nabi paling banyak diutuskan daripada di kalangan mereka Bani Israel. Banyak Nabi ni. Dia kata di kalangan bangsa Arab ni, Nabi Ismail, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, kebanyakannya diutuskan di antara mereka, di kalangan mereka Bani Israel. Termasuklah Nabi Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya. Tapi mereka ini antara bangsa yang sukar untuk memenuhi janji dengan yang lainnya. Dan Quran kan banyak sebut. Dan apa iktibar tuan-tuan? Daripada zaman dahulu sampailah zaman Nabi SAW, terkenal mereka ini bangsa yang sukar memenuhi janji mereka dengan pihak lain. Termasuklah Yahudi pada zaman Nabi SAW. Ikat perjanjian, kata kena bela apa saja berlaku, kena bersama dengan negeri Islam Madinah. Mereka boleh pula merancang musuh dalam selimut. Di kalangan bangsa Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, tu di antara mereka ni payah untuk berpegang dengan janji atau bila mengikat janji dengan pihak-pihak lain. Jadi Yahudi ni terbitan daripada Bani Israel. Tu Bani Israel. Israel tu merujuk kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Kebanyakan lah, saya tak katalah semua, contoh tu mungkin banyak, saya pun tak berapa arif tentang itu. Kebanyakannya kalau disebut tentang Bani Israel itu, dicerita tu ada sudut cerita tentang zaman-zaman Nabi SAW, Nabi-Nabi yang lain tu juga. Tak semua berbentuk konotasi negatif seperti mana Yahudi, seperti contoh dalam suratul Fatihah. Dalam ayat Quran yang lain tadi pun ada disurat sebut tuan-tuan, antara yang kuat bermusuh kepada orang mukmin ini adalah di kalangan Yahudi dan juga Nasrani. Ayat lain tuan-tuan biasa dengar, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Dan sama-selamanya tidak akan reda kepada kamu Yahudi dan Nasrani sehingga kamu benar-benar ikut agama mereka. Tuan-tuan, jadi bentuk negatif tu banyak merujuk kepada Yahudi. Kalau sekarang ni apa? Israel, Bani Israel. Satu lagi apa? Yahudi yang saya sebutkan tadi. Satu lagi ni apa? Zionis kan? Yang sekarang ni kan? Zionis. Zionis ni Bani Israel saya sebut tadi itulah keturunan anak Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Yahudi itu terbitan, katanya anak yang keempat, merujuk kepada anak yang keempat yang namanya Yahuda tadi daripada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Satu lagi itu Zionis. Zionis ni siapa? Ini fahaman Zionis antara bangsa yang Yahudi ini, yang mereka ini kufur. Sebab itu tuan-tuan, mungkin sekarang ni, mungkin tengok di Palestin sekarang ni, mungkin Yahudi yang ada sekarang ni pun mungkin ada yang tak setuju dengan tindakan mereka kan.
Kan? Mungkin Yahudi Ortodok tu mungkin mereka tak setuju. Yang tak setuju dengan yang Zionis sekarang ni. Yang Zionis sekarang ni yang menjarah Palestin sekarang ni kan. Di Gaza apa semua tu, mereka sendiri ada yang tak setuju. Jadi tak setuju. Kalau nak kata kat saya, wallahu alam, adakah mereka tu masih lagi berpegang? Tapi dalam Quran pun sendiri sebut mereka ni ada yang dah menyeleweng daripada kitab asal yang Allah turunkan kepada mereka, kepada nabi-nabi mereka. Jadi tuan-tuan, Zionis itu wujud satu gerakan yang berbentuk untuk apa dia? Zion tu. Zion tu antaranya apa? Bukit Zionis. Zionis ini asal daripada Zion. Bukit Zion. Yang ada sekarang ni bukit tanah tinggi di berhampiran Masjidil Aqsa yang sekarang terdapatnya kubah emas tu. Qubbatus Sahra kan, siapa nak pergi Palestin tu kan, Dome of the Rock tu situ. Kata mereka di situlah terletaknya tapak the Great Temple di si mereka yang disebut pada King of Solomon, Haikal Sulaiman. Itu yang dia sebut tu. Yang disebut sebagai Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman, the Great of Temple. Ni the Great of Temple. Maksudnya di bawah Qubbatus Sahra tu dia kata inilah. Itu yang mereka mereka korek, mereka nak menyaksikan runtuhnya nanti, mereka boleh buat the Great of Temple tu, the Haikal Sulaiman. Itu pendapat mereka. Jadi Zion ni, Bukit Zion tu itulah terlahirnya 1897. Antaranya pemimpin pertama ni disebut Theodor Herzl tu. Dia buat satu gerakan lah, namanya gerakan Zionis. Ini yang gerakan ekstrim yang mereka kata ni gerakan politik untuk mewujudkan satu negara Israel Raya tu yang menjalar. Kan disebut nama Zionis tu, kan negara mereka tu nak buat The Star David. Ingat tuan-tuan kan? Yang lambang mereka warna biru tu kan, buat macam tu. Star terbalik, itu bawah dia pun terbalik. Tuan-tuan nampak kan? Lepas tu terbalik macam tu. Kan? Itu daripada atas sampai ke bawah. Kan, daripada Furat sampai ke Iraq, sampailah ke bawah mereka nak kuasai. Itu matlamat long term mereka. Jadi itu manifestasi hasil natijah dia membuat bentuk macam tu. Kan nama lambang dia tu macam tu. Segitiga betul kan? Itu segitiga terbalik dari hujung sana sampailah ke bawah. Itu yang mereka kuasai sampai ke hujung. Sebab itu tuan-tuan perlu dibezakanlah maksudnya Bani Israel tu siapa. Yahudi tu merujuk pada siapa. Yang kata sudut positif dan negatif tu. Kebanyakan Yahudi tu dengan sifat mereka tu. Bangsa Yahudi tu kebanyakannya mereka ni yang banyak melanggar janji. Payah nak percaya. Dan satu lagi Zionis ni. Satu gerakan ini. Jadi tuan-tuan nak disebut pada ayat ini. Nabi SAW pasti akan berdepan bentuk-bentuk cabaran itu. Seperti yang kita sebut, jangan bimbang masa depan dakwahmu. Nabi pun berdakwah zaman Nabi ada wakil-wakil. Bila Islam itu tersebar lain luar daripada Madinah, Nabi hantar para sahabatnya yang lain untuk menyampaikan dakwah baginda Nabi SAW. Ada yang mai ke Madinah, ada yang main ke Madinah berjumpa Nabi. Nabi sampaikan dakwah kepada mereka-mereka yang datang ke bumi Madinatul Munawwarah. Hari ini kita sambung pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-24. Juga berkaitan tuan-tuan. Sebab itu saya revise balik cerita tentang kita dapat kenal paling kurang dahulu walaupun tak dalam tuan-tuan. Jadi cukup sekadar itu kita sebutlah Bani Israel, Yahudi dan juga Zionis itu. Ya, Zionis tu. Baik, hari ini kita baca yang keempat, waja'alna minhum. Ini merujuk balik 23 yang kita berhenti dulu. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Sabar tuan-tuan, sabar dalam menegakkan kebenaran. Jadi ini antara kita jelmakan, kita dah selesai S-U-J. Sekarang pagi ni kita akan sambung dengan U. U adalah U. Ayat 24 lah ya. Ayat 24. Ayat 24. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Usahakan islah ummah. Islah ni apa? Islah ni tuan-tuan apa? Baik.
Islah ni, usahakan untuk membaiki umat. Membaiki umat. Tuan-tuan, contohnya Nabi di kalangan Bani Israel ni, Allah beri kelebihan kepada mereka. Contoh di antara mereka, di kalangan ahli kitab, kita ambil Bani Israel lah, di kalangan Yahudi sekalipun. Kalau zaman Nabi SAW, Nabi sebelumnya, Nabi Allah Dawud alaihi salam, Nabi Allah Sulaiman. Di Palestin dulu, Nabi Allah Dawud alaihi salam perintah Palestin tu lama, sekitar dalam 40 tahun sampai dia tua. Kemudian Allah jadikan sebut dalam Al-Quran cerita tentang Nabi Allah Sulaiman, anak Nabi Dawud alaihi salam. Dia ada anak-anak yang lain, tapi terselah kecerdikan dia tu. Kecerdikan lalu diangkat menjadi pemimpin di kalangan anak Nabi Dawud alaihi salam, dinaikkan oleh Allah, ditakdirkan jadi pemimpin adalah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dia pemimpin kerajaan dalam lingkungan sama macam ayahnya 40 tahun. Tapi seawal remaja dah diangkat menjadi pemimpin. Kan tuan-tuan tengok cerita Malakatus Sabak, puteri pemaisuri Sabak yang disebut sebagai Balqis itu. Bagaimana Sulaiman Allah bagi dia ni boleh dia kelebihan dia, mukjizat dia, boleh bercakap dengan haiwan, angin apa semua boleh bawa apa semua, dia boleh berdialog dengan makhluk lain. Jadi tuan-tuan, itu kelebihan dia. Dan terlebih utama daripada itu, tujuan dia, Nabi, tak kira lah Nabi Allah Dawud ataupun Nabi Muhammad ataupun siapa pun, Nabi Sulaiman alaihi salam, di kalangan Bani Israel sendiri, tujuan utama dia adalah mengajak umat kaumnya untuk menyembah Allah. Itu antara perbuatan islah ummah. Perbaikan untuk menambah baik di kalangan umat. Maksudnya datang diangkat menjadi seorang pemimpin untuk membawa satu agenda islah ummah. Apa makna islah ummah? Membuat perbaikan di kalangan umat. Sebab itu bila lahirkan Al-Quran ini berjaya melahirkan pemimpin, dan Allah nampakkan dalam Al-Quran cerita-cerita tentang pemimpin di kalangan para nabi, dan juga yang dikadirkan, yang dilatih oleh, termasuk juga di kalangan pemimpin-pemimpin Quraisy sekalipun. Contohnya siapa? Usahakan islah ummah ni. Lepas wafat Nabi, Abu Bakar, Omar. Sampai Omar ini luar daripada bumi Mekah, Madinah, sehingga berjaya expandkan, meluaskan penguasaan umat Islam tu luar daripada Mekah dan juga Madinah. Itu di kalangan bangsa Quraisy, bangsa Arab. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Tujuan dia apa? Untuk islah ummah. Hantar delegasi, pergi sampaikan ni, sampaikan dakwah. Di kalangan Bani Israel, ada juga Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Contoh, buka surah Ma'idah, surah yang ke-5. Contoh, ayat yang ke-20. Surah Ma'idah, ayat yang ke-20. Muka surat 111. Ni kelebihan ni. Kelebihan Bani Israel ni. Dia kata apa? Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum ij'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka. Muluka ni apa tuan-tuan? Di antara jadikan kepada kamu ni pemimpin, raja-raja. Ingatlah ketika Nabi Musa kepada kaumnya siapa? Di kalangan Bani Israel. Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu. Ni bangsa Bani Israel ni. Mereka ni lupa ni. Enggan mereka ini taat perintah Allah, perintah Nabi Musa kepada mereka. Dan dijadikannya kamu orang-orang yang merdeka. Diberikannya kepada kamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Tengok banyak kelebihan yang Allah beri, terutamanya kepada mereka. Walaupun mereka ni selalu ingkar dan selalu menyalahi janji-janji yang dibuat kepada mereka. Itu salah satu contoh. Ayat apa tadi? Surah Ma'idah ayat yang ke-20.
Banyak tuan-tuan ya. Jadi itu kelebihannya. Allah jadikan mereka ini di kalangan pemimpin. Tak kira di kalangan Bani Israel, begitu juga di kalangan bangsa Quraisy sendiri, di kalangan bangsa Arab sendiri, untuk memimpin umat dengan agenda utamanya untuk islah ummah. Satu lagi tuan-tuan, bila kita refleks baca surah Sajadah, surah sujud ini, orang yang benar-benar sujud ini, mereka ni bukan fikir untuk diri mereka sahaja, tetapi turut memikir untuk ummah. Jadi tuan-tuan, mereka ini bila dia mikir untuk ummah, dia bukan sahaja dia buat satu pembaikan kepada orang lain pun dapat natijah yang positif bila mengikut mereka sebagai qudwah. Qudwah ni apa? Sebagai role model, sebagai pemimpin kepada mereka. Jadi ini agenda utama diangkat, wa ja'alna minhum a'immah. A'immah tu sebagai apa? Imam lah. A'immah tu apa? Imam lah. A'immah itu adalah imam. Fikir menjadi sebagai seorang imam. Lagu mana ni? Orang jadi imam ni, jangan ikut peribadi sendiri je, kena mikir juga orang lain. Kena mikir juga sebagai ummah. Sebab itu imam pun, kalau jadi semayang pun kena jadi imam yang faqih. Tengok waktu dah lewat, contohnya orang pakai kerja semua, baca tu, bolehlah raikan orang kan, kalau Jumaat esok tengok orang nak pergi kerja apa semua kan, kita kena baca ni, tak payah lekut baca surah Sajadah contoh. Jadi dia raikan, dia jadi raikan. Dia sebagai apa? Dia nak bawa tu, dia raikan bukan untuk diri dia sahaja, tapi turut untuk meraikan, memikirkan juga hal orang lain. Itu satu. Dari sudut yang lebih besar, lebih luas, dia kena fikirkan apa agenda dia nak bawa sebagai pemimpin, sebagai leader, untuk bawa kebaikan kepada ummah dan juga masyarakat. Ini cara fikir seorang a'immah. Kan disebut tadi, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dalam kitab tafsir disebut apa? Ja'alna minhum qadah wa qudwatah yaqtadi bihim fil khair. Benda-benda baik lalu dapat dicontohi oleh orang lain. Dalam kitab tafsir Al-Azhar tuan-tuan, Buya Hamka disebut apa? Kelebihan jadi pemimpin ni bukan sonok-sonok sahaja, tetapi dia perlu menjadi contoh untuk diikuti oleh orang-orang lain. Selepas Nabi Musa, Nabi Allah Harun wafat, setelah daripada itu juga diangkat di kalangan pemimpin di kalangan Bani Israel untuk memimpin kaum mereka ke arah kebaikan dan juga ke arah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti saya sebutkan contoh-contoh kata-kata dalam penyair yang lain juga, nyatakan tanggungjawab itu bukan tanggungjawab yang ringan, malahan tanggungjawab yang dipertanggungjawab itu adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu you kena jadi pemimpin a'immah, watak untuk menjadi islah ummah tu kena ada. Satu lagi sokongan tuan-tuan, buka surah Sad ayat 26. Surah Sad ayat 26. Surah Sad. Surah Sad, surah yang ke berapa tu? Surah Sad, surah 38. 454. Ini kita kena banyak buka tuan-tuan ya. Ada ayat-ayat yang saya rasa boleh jadikan sebagai munasabah ayat tu. Surah Sad ayat 26. 454, bawah sekali. Ni di kalangan Bani Israel ni, bawah sekali, 454. Dapat tuan? Baik. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqq, wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladhina yadilluna an sabilillah lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Ayat yang ke-26. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai khalifah, yang kita sebut sebagai pemimpin a'immah tadi, di muka bumi, maka berilah keputusan antara manusia dengan adil. Janganlah kamu ikut hawa nafsu, kerana ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sungguhnya orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat.
kerana mereka melupakan hari hisab, hari perhitungan. Itu contoh bagi merujuk kepada Nabi Allah Dawud alaihi salam. Nabi Allah Sulaiman, anaknya juga, kita cuba buka surah semut, tuan-tuan. Surah An-Namlu. An-Namlu. Ayat apa ni? Ayat 15 kalau tak saya ya. Nah, ayat 15. Surah An-Namlu. 15. Surah An-Namlu, surah semut. Muka surat berapa ya surah semut ni? 20. Terima kasih, jazakallah khair. 377. 2. Tahu muka surat dia 377 muka. 277. Surah 27 kan? Surah 27. Surah An-Namlu surah 27. Muka surat dia 377 start dia. Jadi surah An-Namlu ayat 15 sampai 17. Muka surat 378. 378 tuan-tuan. Ada jumpa? 277? Ya. Tuan-tuan ni 277. Saya 377. Tuan-tuan punya surah An-Namlu muka surat berapa? Surah An-Namlu, surah semut. 377. 377 kan? Betul kan? 377 je. Itu awak kata jauh lari 100. 377 surah An-Namlu, surah 27. Muka surat 377 ayat 15 dan sampai 17. Itu cerita Nabi Allah Daud dan juga Sulaiman. Panjang sikit cerita pada Nabi Sulaiman. Tengok atas sekali ya. Walaqad atayna Dawud wa Sulaiman ilma. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Wa waritha Sulaiman Dawud. Wa qala ya ayyuhan nas 'ullimna mantiqa at-tayri wa utina min kulli shay'in hadha lahuwal fadlul mubin. Wa hushira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuz'un. Ni kelebihan ni. Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman mewarisi, Nabi Allah Sulaiman mewarisi kerajaan ayahandanya Nabi Allah Daud alaihi salam. Allah telah beri ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Keduanya ucap segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kalangan hamba-hambanya yang beriman. Nabi Sulaiman berkata telah mewarisi Nabi Allah Daud alaihi salam. Apa maksudnya? Dia menggantikannya sebagai pemimpin, menggantikannya mengetuai kerajaan Nabi Allah Daud, dan juga mewarisi kenabian dan juga mewarisi ilmu pengetahuan. Juga Nabi Daud dapat kitab Zabur yang Allah utuskan kepada mereka. Hai manusia, kamu telah dipengertian tentang suara burung. Itu semua kelebihan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ya, dia dapat kelebihan-kelebihan yang bentuk mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Itu jadi kelebihan tuan-tuan digunakan untuk menyedarkan umat tentang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan-kelebihan menjadi wa ja'alna minhum a'immah. Allah jadikan sampailah Nabi Musa dan juga selepas-selepas mereka di kalangan Bani Israel. Tapi bangsa Israel ni selalu lupa tuan-tuan ya, selalu lupa. Sampailah zaman ni di kalangan Yahudi ni, kalau zaman sekarang ni sebut Yahudi ini merujuk kepada kaum yang asal Bani Israel itu, selalu jumpa dengan perjanjian-perjanjian yang telah mereka dan juga nikmat yang telah Allah kurniakan kepada mereka. Jadi itu sebut yahduna bi amrina. Waja'alna minhum sudah yahduna bi amrina ay yad'una al-khalq ila ta'atina wa yurshidunahum ila din bi amrina wa taklifina. Dan untuk apa tujuan pemimpin-pemimpin ini? Ialah untuk disampaikan pertunjuk. Jadi pemimpin ini tujuan untuk islahul ummah, dia tujuannya untuk memberi irsyad untuk agama. Irsyad ini mursyid untuk apa? Memberi bimbingan. Irsyad ni apa? Irsyad ni apa? Memberi bimbingan. Bimbingan. Bahasa Arab dia irsyad ni apa? Yang memberi bimbingan tu guys, mursyid.
Mursyid tu apa? Ya, pemberi bimbingan lah. Jadi Nabi-Nabi dan juga Rasul ni Allah hantar mursyid ataupun nazir kan, pemberi ingatan. Munzir, mursyid, nazir, pemberi peringatan. Untuk apa ni? Untuk islah ummah. Kena watak tu kena ada bagi seorang pemimpin. Membawa apa? Jalan kebaikan. Akhirnya apa? Bawa masuk syurga lah. Itu matlamat utamanya. Tapi bangsa Israel ni tuan-tuan tengok. Lepas Allah bagi nikmat. Dia tak kenang nikmat. Seperti mana cerita Nabi Allah Musa AS. Kan ceritanya Nabi Musa selamatkan mereka. Kejar dengan Fir'aun ni. Kan ada yang ikut dia ni. Kan ada yang ikut. Yang tak ikut tu ikutlah Musa. Sampai kan Allah perintahkan pecah terbelah. Ngikut ni. Ikut. Lepas tu dah lepas ke laut mati tu. Nak nyeberang ke Palestin kan. Laut mati. Terbelah. Habis mati Fir'aun dan juga tentera-tenteranya. Ada kaum Bani Israel yang ikut tak Nabi Musa? Ada. Dah ikut tuan-tuan, masuk. Macam-macam pula dia memintanya. Kan tengok dalam Quran kan. Kan macam-macam tuan-tuan. Dia meminta. Sampai Nabi Allah Musa kan sampai ketuk. Minta keluar 12 mata air kan. Bagi dia meminum. Mereka kadang apa tuan-tuan? Sampai minta apa? Dia kata, Musa cuba minta Tuhan kamu. Cuba tonjolkan diri. Kami nak tengok terang-terang depan-depan mata. Boleh tak tuan-tuan? Itu dalam Quran sebut. Bila Nabi Musa kata, ambil makan ni. Dia kata, tak nak lah. Satu pesen makanan je. Ada dalam Quran sebut. Bagilah kacang ke, bawang putih ke, bawang merah ke, timun ke apa. Macam-macam Itu tunjukkan apa? Kesombongan, ketakburan mereka. Dah bagi tu, dah selamatkan. Itu lagi dimintanya. Ingat tak kisah tuan-tuan, bila Nabi Musa naik Bukit Tur Sina kan? Naik. Allah panggil, Allah sebut dengan Nabi Musa. Balik tinggal apa dia? Mereka sembah, mereka buat apa? Sapi betina kan, apa dia membuat anak lembu kan, dia sembah, bau tinggal sekejap je tuan-tuan. Dah bagi macam-macam tapi tak tu. Siapa pergi Mesir tuan-tuan ada pergi. Siapa pergi ke Sinai ada buat jalan jauhlah, pergi perjalanan kat sana tuan-tuan. Masih ada kekal lagi dekat pasir-pasir dekat atas tu kan, dekat nak naik bukit tu. Tu dia membuat macam gambaran sapi betina tu, ada lagi kekal tuan-tuan. Saya pernah bergambar kat situ, tengok itu. Inilah tempat masa naik. Sebab kami naik jalan malam tu, naik ke sampai Bukit Tur Sina tu, di Sinai. Kami dapat pergi tuan-tuan. Jadi benda itu berlaku di kalangan Bani Israel. Perangai itu macam ada yang sekarang ni tuan-tuan kan. Bersangkut paut. Sebab itu Nabi ke siapa pun dia kena ada agenda utama dia ni, islah ummah. Kita sebutkan tadi tu apa? Jangan bimbang. Ada, walaupun tak ramai mesti ada yang ikut. Apa yang Nabi lalui, begitu juga dilalui oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Kemudian you istilahkan islah ummah yang adalah di doa agar dikurniakan sabar. Ini ayat mana ni tuan-tuan ya? Ayat yang ke-24 juga yang kita sebut tadi. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kan ada ayat sabar tu kan? Kami jadikan imam pemimpin kalangan mereka yang memandu mereka dengan cara kami dalam keadaan yang sabar, dan mereka tu yakinlah dengan apa yang mereka sampaikan. Apa disebut sini tuan-tuan? Hina sabaru ala tahammulil masyaqi fi sabilillah wa kanu yusaddiquna bi ayatina. Tuan-tuan, mereka membenarkan apa yang mereka sampaikan. Mereka yakin atas apa yang mereka sampaikan. Wa qala Ibnul Jauzi wa fi hadza tanbih li Quraisy annakum in ata'tum wa amantum ja'ilat minkum a'immah. Ini merupakan satu peringatan kepada bangsa Quraisy. Ayat ni. Untuk apa? Jika mereka taat dan mereka itu beriman, nescaya akan dijadikan di antara mereka tu pemimpin-pemimpin, imam-imam. Dengan syarat mereka sabar dan yakin atas apa yang mereka
sampaikan. Sabar tuan-tuan. Jadi pemimpin kena jadi sabar. Nabi Musa sendiri berdepan dengan Fir'aun. Fir'aun tu sampai mengaku Tuhan lah tuan-tuan. Sampai mengaku Tuhan. Kemudian sampailah generasi-generasi Bani Israel sekarang. Penting kena ada sifat sabar di kalangan para pemimpin. Sebab itu kadang-kadang nak sampaikan dakwah ni bukannya senang. Agenda islah ummah ni bukannya senang. Macam mana contoh tuan-tuan? Cuba buka surah Baqarah. Ni kita ambil surah yang hampir dengan kita lah. Surah Baqarah, surah kedua, ayat 40. Surah Baqarah, ayat 40. Tuan-tuan cuba tengok. Surah Baqarah ayat 40. Muka surat 7. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. 40 sampai 42. Tuan-tuan nampak tengah-tengah tu kan? Baik. Wahai Bani Israel. Ni keturunan Nabi Allah Yaqub ni. Sekarang ni kita kenal sebut dengan bangsa Yahudi lah. Ingatlah akan nikmat aku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Penuhilah janji-janjimu kepadaku. Tengok tuan-tuan. Apa janji-janjinya? Mereka akan sembah Allah. Takkan syirikkan Allah. Dan mereka akan ikut apa saja yang disampaikan oleh utusan Allah. Beriman kepada Rasul-Rasulnya. Termasuk tuan-tuan ahli kitab zaman Nabi SAW. Apa Yahudi juga kena percaya, kerana itu sebagaimana tersebut dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat, dia percaya ada Nabi akhir zaman, jangan sekutukan Allah. Itu janji-janjinya. Yang disebut tadi. Dan penuhilah janji-janjimu kepadaku. Nescaya aku pula akan penuhi janjiku kepadamu. Dan hanya kepadakulah hanya senya kamu harus takut dan tunduk. Berimanlah kamu terhadap apa yang telah aku turunkan, yakni Al-Quran. Dan yang membenarkan apa yang ada padamu, kitab Taurat. Dan janganlah kamu jadi orang pertama yang kafir kepada. Jangan kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah Allah kamu harus bertakwa. Dan jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu. Kamu jangan sembunyi, buat-buat tak tahu. Dalam kitab Taurat disebut akan ada keturunan daripada Nabi Allah Ismail di akhir zaman nanti, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu tuan-tuan. Dia dah janji dah, tapi dia tak ikut. Sabar lagi ni. Sabar lagi Nabi Musa. Ayat yang ke berapa pula? Surah yang sama. Ayat 55 tuan-tuan. Muka surat sebelah dia je. Muka surat sebelah dia. Muka surat 8. 55 sampai 57. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ni saya sebut tadi. Dan ingatlah ketika kamu berkata, Bani Israel ni nikmat Allah bagi ni. Hei Musa, kami takkan beriman kepadamu sebelum kami dapat melihat Allah dengan terang-terang, dengan mata kepala kami sendiri. Tengok tuan-tuan. Takkan beriman ni, bagi syarat. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Kerana dengan sebab itu kamu disambar oleh halilintar, petir, apa semua. Fa'iqatu wa antum tanzurun, sedang kamu menyaksikan. Ini menunjukkan apa tuan-tuan? Keingkaran, ketakburan, sombong mereka. Sebab itu mereka terima azab daripada Tuhan, disambar dengan halilintar. Ayat sambung dia apa? Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ini ulama' tafsir ada pendapat, dia katakan mereka tak mati tapi sekadar pengsan. Ada yang kata mati sebenar, ada yang kata sekadar pengsan akibat disambar dengan petir, disambar dengan halilintar. Apa kelebihan mereka lagi tuan-tuan? Wa zallalna alaikumul ghamam. Tengok tuan-tuan, bagi macam-macam kat demo ni. Antara salah satu nikmat yang Allah kurniakan kepada bangsa Bani Israel ini, apa dia? Dan kami naungi kamu dengan awan. Kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makan sedap lah ni.
Apa dia? Manna dan salwa, makanlah daripada makan yang baik telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganai kami, tapi mereka lah yang menganai mereka sendiri. Apa maksud mereka, tuan-tuan? Mereka ni di tengah panas terik sekalipun, waktu berjalan Allah bagi redup je kepada mereka, seolah-olah dipayungi dengan awan. Makanan mana ni macam manis madu lah. Salwa ni macam ada buang-buang puyuh apa semua, itu makan sedap bagi mereka. Tara itu, tuan-tuan, Allah bagi mereka ni lebih lah dengan bangsa lain, kaum Bani Israel ni. Itu pun dia mendiman lebih daripada tu. Tak cukup itu, tak cukup ini, minta itu, minta ini. Ya Allah, tuan-tuan, macam-macam, macam-macam. Sebab itu mereka ni dah dapat tu, mereka tak cukup, mereka nak ni. Apa ayat tu? Wa'adasiha wa basaliha qala atastabdilun ladzi wa anna walladzi bi khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Ayat, tuan-tuan, muka surat 9 pula. Apa, tuan-tuan? Muka surat 9 ayat 61. Ini saya sebut tadi. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Wahai, ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tak sabarlah, kami tak tahanlah satu macam makan je. Minta kat Tuhan kamu agar dikeluarkan daripada kami apa yang ditumbuhkan bumi. Sayur dia, timun dia, bawang dia, kacang adas dia. Ya Allah, macam-macam, tuan-tuan, ya. Mereka ni banyak nikmat yang Allah beri kepada mereka, tapi mereka ini lupa pada Tuhan. Membuatkan Allah murka kepada mereka. Sehingga kan apa, tuan-tuan, disebut dalam ayat ni kan, sampai akhirnya dia apa? Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Ada di antara mereka ni yang kufur dengan ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, bunuh oleh mereka ni bighairil haqq. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kerana mereka selalu berbuat durhaka, dan mereka ini golongan yang sentiasai melampaui batas. Jadi, tuan-tuan, nak jadi pemimpin, nak jadi apa, mesti yang first dia tu, antara agenda dia islah kepada ummah. Apa dia nak bawa? Yahduna bi amrina lamma sabaru. Mereka bawa ikut jalan yang Allah perintahkan kepada dia. Jadi pemimpin, tuan-tuan, kalau kita buka skop dia lebih luas, di kalangan Nabi saja, di kalangan kita pun, kita selaku ketua bawa benda yang diredai oleh Allah. Dalam keadaan apa? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Jika kita berada di atas landasan yang benar, kita kena sabar. Sabar ni, tuan-tuan, jangan sampai, kata Buya Hamka, jangan sampai kamu tewas. Kalau dah kamu capek, kamu letih, kamu tak bolehlah nak berlaku jadi seorang pemimpin. Apa dia kata? Satu syair Arab, la yaslamu syarafur rafi'u minal adha hatta yuraqa ala jawanibihi dam. Kata Buya Hamka apa? Kalau naik jadi pemimpin bukanlah mudah, mestilah melalui berbagai macam rintangan juga hambatan. Kalau lekas naik pitam, naik darah ataupun putus asa, tidaklah sampai ke tempat yang tuju jadi imam di kalangan kaumnya. Apa kata Mutanabbi, penyair Arab? Tidaklah akan terhindar kemuliaan tertinggi dari penderitaan, sehingga sampai tertumpah dari setiap persendian letih. Fil jubni arun wa fil aqdami makramatun. Dan pada sikap pengecut malulah yang akan timbul, dan pada keberanian bertindak terletaklah kemuliaan. Wa may yafirru fala yanjauna minal qadari. Barang siapa yang lari daripada perjuangan, tidaklah ia terlepas daripada takdir yang ditentukan. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita sebut tu kisah Nabi Allah Daud dan juga Nabi Allah Sulaiman, apa lagi ujian yang perlu ditempuh untuk menjadi seorang pemimpin? Akhir sekali, tuan-tuan, kita tengok surah Baqarah, surah yang sama. Tadi cerita pasal Bani Israel, ini cerita pasal Nabi Allah Ibrahim juga diuji. Pada surah Baqarah ayat 124. 124. Baqarah 124. Muka surat muka surat 19. Muka surat 19. 10 tuan, tak apa ya. Ini last. Saya ambil masa sikit sebab tadi saya start buat 9 suku Okey, ayat dia ada tanda tu kan. 124. Nampak aja? Ayat 124 surah Baqarah.
Wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Dan ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim diuji. Apa tuan-tuan? Nabi Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim ni bangunkan Kaabah. Kemudian kan dah sebut Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang kita doa tu kan. Lepas nak habis mayang tu kan kita doa penutup macam tu. Ya Allah, terimalah apa yang aku buat ni. Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail alaihi salam. Kemudian nak bersihkan Kaabah daripada kemusyrikan, daripada unsur-unsur syirik, mengorbankan anaknya Nabi Allah Ismail alaihi salam menghadapi raja yang zalim, Raja Namrud. Banyak lagi tuan-tuan. Itu cerita tentang ujian, cabaran kepada seorang pemimpin. Apa disebutkan tadi? Fa'atammahun. Dan Allah telah menguji Nabi Allah Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kalimat bi kalimatin. Kalimat itu maksudnya apa tuan-tuan? Perintah, suruhan, larangan, perintah kat kaumnya. Ni tak boleh buat, tak boleh sembah selain daripada Allah. Lalu Ibrahim fa'atammahun. Nabi Allah Ibrahim telah menunaikannya, menyempurnakannya. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Apa Allah kata? Allah berfirman kepadanya, sesungguhnya aku menjadikanmu imam bagi manusia. Jadi apa tuan-tuan? Jadi pemimpinlah. Qala wa min zurriyyati qala la yanalu 'adil zalimin. Dan juga mohon, Ibrahim kata, dan saya mohon juga daripada keturunanmu. Wa min zurriyyati qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Janjiku ini tidak mengenai kepada orang-orang yang zalim. Jadi tuan-tuan, dia mesti ada cabaran dan juga dugaan seperti mana sebagaimana seorang pemimpin kena tahan dengan kesabaran menyampaikan dakwah. Untuk apa? Kata Imam Sufyan Sauri, dia kata apa? Hendaklah seorang yang ingin menjadi pemimpin daripada kaumnya jangan terikat, terbalut hati dengan dunia. Macam mana? Imam Waqi' dia sebut apa? Agama ini memerlukan ilmu sebagaimana pemimpin kaum memerlukan pemimpin yang benar. Bagaimana badan sangat memerlukan makanan, kemudian roti. Begitulah daripada sudut kepimpinan. Jadi tuan-tuan, sabar menjadi seorang pemimpin. Itu kita dapat tadabbur pada ayat yang 24. Ini satu ayat je. Tuan ya. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Jadi kita berhenti di situ. Kita akan sambung nantilah kan. 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi. Kalau tak sempat masuk pada bulan Ramadan nanti untuk ayat yang ke 25, 26, 27. Saya try cover untuk satu sesi nanti. 25, 26, 27. Okey, ada apa tuan-tuan sebelum saya tangguh? Yahudi ada macam Kristian juga. Sebab itu ada macam saya sebut tadi kan, ada yang ortodok, ada yang tak terima yang macam-macam yang sekarang ni ada. Ada yang, tapi wallahu alam, mereka itu berpura-pura ke ataupun berselindung di sebalik pakaian mereka kan. Maksudnya betul-betul mereka simpati ke ataupun macam mana. Sebab sekarang ni bertebaran dah mereka tu, di mana-mana pun ada. Adakah mereka tu menampakkan mereka tu betul-betul simpati ke, betul-betul mereka tu, ataupun hanya berlakon saja tu, wallahu a'lam. Jadi ada di antara mereka tu kita nampak secara zahirnya ada yang tak setuju pun apa yang berlaku di mana sekarang ni macam saya sebutkan tadi. Tapi nak kata mereka tu real betul tak setuju ke apa, wallahu a'lam. Ya, betul. Di kalangan pendeta mereka pun macam itu. Sebab itu di kalangan mereka ni tuan-tuan ada kitab mereka sendiri, pendeta mereka yang disebut kitab Talmud. Pernah saya sebutkan sini kitab Talmud. Di kalangan mereka ini, okey, di kalangan Yahudi ni apa yang besar sangat mereka kejar? 3 besar yang utama. Ya, 3 besar adalah utama. Dalam kitab Talmud mereka sendiri, yang ni mereka kata macam kitab
yang di antara pendeta-pendeta mereka ni disebut apa? Mereka mereka itu adalah bangsa yang the chosen one, bangsa yang terpilih, Sya'bul Mukhtar mereka. Satu lagi apa? Mereka ni anggap the chosen one ni, bangsa yang terpilih ni, selain daripada bangsa mereka ni adalah seperti goyim sahaja. Goyim ni apa? Seperti binatang sahaja. Tu orang kata rendahnya martabat yang lain selain daripada mereka. Istilah ni tuan-tuan nak katakan macam mana kan? Nak katakan macam mana? Semua sekali pukul rata macam tu ke? Ataupun pendeta mereka tu, oh tak. Sebab tu saya kata di antara mereka pun tak sependapat. Ada yang setuju. Ni. Tuan-tuan, bila anggap selain daripada bangsa mereka tu macam binatang-binatang, jadi mereka anggap macam binatang lah. Boleh buat apa saja pun. Termasuk kepada nabi-nabi mereka. Pernah dalam kitab mereka tu disebut apa? Bangsa Arab ni hanya sebesar jari kelingking mereka je kan. Mereka bolehlah buat apa sahaja. Itu antara mereka. Dia apa? Al-Ardul Mi'ad. Tanah yang dijanjikan. The Promised Land kan. Dia sebut. The Promised Land tu mereka kata apa? Tu yang dia katakan dekat The Promised Land tu mereka akan kuasai daripada Sungai Furat sampailah kepada Nil di Mesir itu kan. Mereka akan kuasai. Sampailah sekarang. Mereka nak kuasai. Yang akhir sekali, mereka menganggap ini tujuan utama besar mereka lah. Yang mereka sebut, tadi tu Sya'bul Mukhtar, the chosen one. Kemudian Al-Ardul Mi'ad, tanah yang dijanjikan. Yang ketiga tu, the Great Temple of Solomon tu. Al-Ma'badul Azim, iaitu tempat ibadat mereka yang the Haikal Sulaiman. Haikal apa? The Salam, the King of Temple tu. Pada tapak Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni tuan-tuan besar bukan itu saja. Yang kita nampak tu Masjid Aqsa tu macam tu saja kan. Dia meliputi semua sekali, termasuk ada yang kata kompleks Masjid Aqsa tu termasuk the Dome of the Rock tu. Apa? Qubbatus Sahara. Jadi Haji punya jawapan tu saya tanya, saya tak boleh nak pastikan di antara pendeta mereka tu betul-betul ikhlas kan. Susah nak cakap kan. Sebab macam saya sebut awal tadi, kita kena bezakan yang Bani Israel ni cerita banyak Quran, ada yang macam ni, ada macam ni. Kalau Yahudi tuan-tuan, banyak ayat dalam Al-Quran tu merujuk dalam bentuk konotasi yang negatif kepada mereka, ya, kepada mereka. Tuan-tuan ada lagi ayat tapi tak sempat aku nak buka kan. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wan nasara. Orang Yahudi Nasara ni antara dua bangsa yang kuat permusuhannya kepada orang-orang mukmin. Tuan buka dalam Quran ada jumpa. Jadi konotasi bentuk negatif tu banyak merujuk kepada orang-orang Yahudi ini. Yahudi yang ini. Jadi yang sekarang ni wallahu alam dah nak katakan mereka ni betul-betul ikhlas walaupun termasuk di kalangan pendeta mereka ataupun sebaliknya. Kadang berpakaian pendeta pun tapi dalaman mereka menganut fahaman Zionis tadi macam mana? Kan? Macam mana je kan? Macam mana kita tak tahu. Kita tak tahu kan tuan-tuan. Apa gamaknya yang mereka baca apa di tembok ratapan tu. Antaranya yang 3 benda besar yang saya sebut tadi tu. Di tembok ratapan yang baca pakai kepiah aloi kecil tu kan, yang tu apa. Kita tak tahu. Jadi tuan-tuan, saya tanya peribadi, saya tak pernah pergi pun. Saya tak pernah pergi pun nyeberang sampai ke Masjid Al-Aqsa, apa Palestin apa semua. Tapi yang jadi tu tujuan besar demo 3 itu. Tak kira siapa demo kan. Sebab dalam kitab mereka pun disebut benda yang sama macam tu. Mereka menganggap yang lain tu. Jadi tak heran tuan-tuan kalau sampai sekarang dah nak masuk 4 bulan dah, 130 hari zaman sekarang ni pun mereka masih lagi dengan tujuan yang sama. Tak ada nampak pun nada untuk berhenti sekarang ini. Seorang pendeta mereka, Jacob Perrin, dia kata apa? 1 juta nyawa orang Arab tak sama dengan jadi kelingking orang Yahudi. Selain daripada mereka itu ibarat macam binatang sahaja. Dalam kitab mereka, Sanhedrin 57a disebutkan, jika seorang Yahudi membunuh seorang cutia, seorang kafir, tidak ada hukuman mati baginya. Apa yang sudah dicuri oleh seorang Yahudi boleh saja dimiliki terus olehnya. Seorang profesor Universiti Jerusalem, Ehud Spinzak, dia menyebutkan apa tentang falsafah Goldstein. Dia kata apa? Mereka percaya bahawa telah menjadi kehendak Tuhan
bahawa mereka diwajibkan untuk melakukan kekerasan terhadap goyim, iaitu bangsa selain daripada bangsa mereka. Itu bangsa Yahudi. Itu jadi tuan-tuan, by hook by crook mereka nak ni the promised land, tanah yang dijanjikan, termasuk dengan the Great of Temple tadi. Itu yang besar punya matlamat mereka lah Haji. Wallahu ta'ala alam. Jadi apa Haji Lan dia? Palestin. Palestin. Ada ayat sambungannya tuan-tuan. Nanti juga saya bawa nanti kan. Ajak masuk Palestin, dia kata tak nak pula. Tak nak pula sebab dia kata kaum tu nanti ada bangsa yang kuat. Kami tak nak. Tengok tuan-tuan. Dah suruh ajak masuk, dia kata tak nak pula. Kota tu kota Palestin. Mereka tak nak pula, dia kata kamu halau dulu orang tu, baru kami nak masuk. Ada bangsa yang kuat tu kaum Ad, kalau tak salah saya. Baru ada dalam Quran, ada cerita dalam Quran. Nanti boleh tengok. Dia tak nak masuk pula. Tengok tuan-tuan, demand tinggilah, sombong depa ni. Itu di antara bangsa Yahudi. Baik tuan-tuan, itu saja daripada saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba bil islam bidina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amal salihan maqbula. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada satu hari itu kan. Okey tuan-tuan.